daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah selesai seseorang di kalangan kamu solatnya di masjid, maka jadikanlah untuk rumahnya itu habuan daripada solatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di rumahnya daripada solat itu kebaikan. Kata para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Kata para ulama radhiyallahu anhum, mereka menyatakan hadis ini memberi isyarat bahawasanya kita digalakkan untuk menunaikan solat sunat di rumah setelah kita selesai menunaikan solat fardu di masjid. Kerana Nabi SAW menggalakkan kita demikian. Kata baginda, apabila salah seorang daripada kalangan kita selesai menunaikan solat di masjid, jadikan habuan untuk solat sunat itu di rumahnya. Kerana dengan solat sunat itu Allah menjadikan untuk rumahnya itu kebaikan. Allah jadikan untuk rumah dia kebaikan. Maka rumah orang mukmin, rumah muslim, rumah tangga muslim, padanya ada anasir memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, padanya ada anasir tempat di mana manusia beribadat. Oleh kerana solat fardu digalakkan di masjid, maka bakinya iaitu solat sunat digalakkan di rumah. Maka para ulama dalam mensyarahkan hadis menyatakan disunatkan, digalakkan solat sunat itu banyak dibuat di rumah. Antaranya memelihara hati kita daripada riya dan ta'ajub pada diri sendiri. Apabila kita solat sunat di rumah, maka orang tak tengok amalan kita, maka kita lebih khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkanlah kita ni pergi untuk cari pahala i'tikaf, itu lain. Tetapi kalau selain daripada itu, selepas solat Isya dah tamat, balik balance di rumah umpamanya bahagian daripada solat sunat. Ini disebut dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lalu kita telah bahaskan beberapa asas penting untuk memahami mazhab. Untuk memahami mazhab di dalam fiqh, terutama mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kita telah perkenalkan dia pada kuliah yang lalu. Dan kita telah perkenalkan asas di dalam mazhabnya. Dan kita juga telah terangkan bagaimana boleh berlakunya mazhab. Macam mana sebab terjadinya mazhab. Dan kita juga telah terangkan bagaimana para ulama melarang kita, menyuruh kita untuk menghormati para imam, terutama imam-imam yang besar. Dan kalau imam-imam yang 4 ini, namun orang Islam dilarang daripada menjadi orang yang taksub di dalam mazhab sehingga memusuhi mazhab lain semata-mata kerana berpegang dengan pandangan mazhab ini. Selagi mana sesuatu mazhab berada di dalam kalangan ahli sunnati wal jamaah, maka mazhab itu semuanya adalah kaum muslimin yang dihormati pandangan-pandangan mereka, selagi mana pandangan mereka itu dibina di atas nas, dibina di atas dalil yang sahih. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita dah cerita, merupakan bintang besar di dalam fiqh Islam. Sebelum daripada Al-Imam Syafi'i telah ada Imam Abu Hanifah, telah ada Imam Malik, dan bersama pada zamannya juga telah ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita telah terangkan secara umumnya munculnya mazhab ini macamlah munculnya guru-guru besar yang menghuraikan masalah fiqh untuk orang ramai. Cumanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti imam-imam yang lain, ada beberapa kelebihan yang Allah kurniakan anugerah padanya. Antara kurniaan asal kepadanya, dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada Mutalibi. Itu kurniaan keturunan kepada dia. Tidak ada siapa yang buat pilihan, Allah Taala jadikan demikian.
Kemudiannya dia bertemu dengan guru-guru besar di kalangan mazhab Abu Hanifah seperti Muhammad Hasan Al-Syaibani. Kita telah sebut di Baghdad. Dan dia berguru sendiri dengan Imam Malik. Dan berguru pula dengan dia. Dia ajak, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Menjadikan seolah-olah dataran mazhab itu berada di hadapan dia. Maka terkenal Imam Syafi'i ini sebagai penghimpun antara aliran mazhab Abu Hanifah dengan mazhab hadis, iaitu mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita dah sebut sebagai ulangan ringkas, dikenali juga dengan sebutan Nasirus Sunnah, iaitu pembela sunnah. Al-Imam Nasirus Sunnah, imam pembela sunnah. Kerana Al-Imam Syafi'i merupakan orang yang pertama menulis kitab di dalam usul fiqh. Kitab yang bernama Ar-Risalah. Ar-Risalah. Saya tak bawa hari ni pasal ada di UAE, pasal guna untuk penulisan. Kitab itu ditulis apabila menulis kitab terbesar beliau dalam fiqh yang baru, iaitu kitab iaitu fiqh terbesar Al-Imam Syafi'i yang terbesar yang beliau sendiri tulis, iaitu yang menjadi rujukan terakhir kepada keputusan-keputusan fiqh beliau di Mesir. Yang siapa yang pergi masuk dalam rumah saya akan tunjuk semua naskah asal. Ini ditulis lebih kurang 1200 tahun yang lalu oleh Al-Imam Syafi'i. Kenapa Al-Imam Syafi'i disebut sebagai Nasirus Sunnah? Kerana beliau bangkit membela sunnah Nabi yang ketika zamannya telah ada desas golongan yang hanya nak berpegang kepada Quran, tak mau berpegang kepada sunnah. Maka tulisan Ar-Risalah banyak huraian hebat Al-Imam Syafi'i. Bagaimana kewajipan Muslim untuk berpegang dengan Quran sekaligus dengan sunnah Nabi SAW. Namun, seperti mana yang kita tahu, kita akan membaca sekarang pembahagian fiqhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kaedah bahawasanya yang maksud ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Imam-imam semuanya dihormati. Tetapi sebagai orang yang membaca fiqh Syafi'i yang akan kita mula baca, kita tak boleh kata yang benar ni dalam fiqh ni Syafi'i saja. Hak lain benda tu mengarut belakang. Tak boleh. Tak boleh. Kita kata dia mujtahid, alim, hebat. Tetapi kebenaran ini berada kepada siapa yang Allah kenal. Kata Syafi'i, apabila aku berdebat dengan seseorang, aku harap kebenaran terbit daripada lidah dia. Aku kalau berdebat dengan orang, pasal tujuan aku berdebat tu, aku nak kebenaran terbit daripada lidah dia. Mudah-mudahan aku dapat manfaat. Ini hebat, tuan-tuan. Inilah hebatnya imam yang menyebabkan mereka diangkat oleh Allah menjadi jago. Kita kalau kata lain pada mazhab Syafi'i, dah tu habislah. Itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hebat. Cuba tengok kesan daripada kehebatan imam. Orang yang ikut imam dengan cara yang betul. Antaranya Al-Qadi Abdul Jabbar, seorang yang kuat menulis dalam usul fiqh, berpegang sungguh kepada mazhab Syafi'i. Kuat berpegang. Tapi apabila sampai dalam beberapa bab, pandangan dia berbeza dengan pandangan Al-Imam Syafi'i. Kata Qadi Abdul Jabbar, "Wasyafi'iyyu kabir wal haqqu akbar minhu." Syafi'i itu agung, hebat, tetapi kebenaran lebih agung daripadanya. Artinya ada beberapa pandangan yang dia berbeza. Bila dia berbeza, diingatkan Syafi'i agung, tak dinafikan. Tapi dalam bab ini, sedangkan dia pengikut terhebat Syafi'i, kebenaran dalam bab ini lebih agung daripada Syafi'i, lebih besar daripada Syafi'i. Demikianlah yang dididik oleh Imam Syafi'i kepada anak buah dia dan pengikutnya, supaya berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bahaskan apa yang dia bahaskan berdasarkan kepada cara yang paling mudah untuk sama-sama kita faham. Di dalam fiqh, biasanya tuan-tuan buka
kita akan bahaskan yang pertama, dia berhubung dengan ahkamut taharah, hukum hakam bersuci. Pasal apa hukum hakam bersuci dulu? Pasal yang tu pintu gerbang kepada nak masuk kepada ibadat. Hari itu kita telah bahaskan, kita kena bezakan antara rukun dan, kita baru 2 minggu lepas, rukun dan apa? Bukan 2 minggu lupa. Kita ni kadang-kadang mengaji style Imam Syafi'i, tak bawa tak. Mengaji Imam Syafi'i tak boleh ingat. Rukun dan syarat. Rukun duduk dalam sesuatu benda tu sendiri. Takbiratul ihram, rukuk, tu rukun semayang. Semayang tu sendiri terdiri daripada rukun. Syarat sebelum masuk lagi alam tu. Syarat nak sah semayang mesti ada wudu. Wudu tu bukan semayang, tapi syarat nak sah semayang. Artinya sebelum semayang. Pasal apa kita bahaskan bab taharah bersuci? Sebab dia rukun kan syarat? Dia syarat nak sah salat. Syarat nak sah haji. Syarat nama. Kena bahas muqaddimah dulu sebelum nak bahas yang kita nanti ke depan. Di dalam mazhab Syafi'i ditarifkan kebersihan di dalam mazhab Syafi'i iaitu fi'lu ma tustabahu bihi as-salat. Perbuatan yang dikatakan bersuci ni perbuatan senang, perbuatan yang membolehkan kita semayang. Habis. Simple lah. Orang kata bersuci ni apa? Perbuatan yang membolehkan kita semayang. Nah, pusing panjang-panjang jadi payah. Kalau buat yang tu, semayang boleh. Kalau tidak, tak boleh. Seperti wudu. Tak ada wudu, tak boleh solat. Mandi wajib. Al-ghusl. Mandi wajib. Ataupun menghilangkan najis daripada badan, daripada pakaian dan tempat yang itu. Pasal apa Islam ni? Dia ambil berat masalah bersuci. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Yang ni beza dengan Kristian. Beza dengan agama lain. Kristian, sebahagian padri mereka i'tiqad bahawasanya lagi kotor satu orang, lagi dekat dia dengan Tuhan. Agama Hindu, cuba tengok sami dia, bersih ke kotor? Tentu pengotor. Agama Buddha, pakai tak pakai kasut, jalan kaki piang macam tu. Sebab kita nak pergi dekat pun. Tapi tokoh-tokoh Islam sejak dulu, Imam Malik kalau nak mengajak, dia duduk di atas tempat dia nak mengajak di masjid Nabi SAW. Dikatakan Imam Malik pakaiannya putih segar, bersih. Beza antara agama hak Tuhan buat turun dengan agama hak manusia buat sendiri. Carilah semua agama lain. Dengan kita pergi bau dekat ke haru dia apa, pening kita. Pening. Banyak benda. Itu kita belum sampai bab sembelih. Bagaimana? Subhanallah, hari ini orang moden, orang dapati terbitan darah yang pertama binatang yang disembelih tu mengandungi racun. Islam syarat disembelih hak tu keluar. Ini secara saintifik mereka buktikan. Binatang kalau dia kena bunuh, dia ada racun darah. Kalau nak selesai, potong dia keluar. Islam suruh potong. Potong pula tempat tak keluar darah. Bismillah kat batang kaki ke tak jadi. Satu agama yang memelihara kebersihan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan dalam firman-Nya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Suratul Maidah ayat 6. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, cakap kat orang beriman, orang kafir habis dah. Selesai. Khitab tak kena, ucap tak kena dah atas kepala mereka. Kerana mereka telah memutuskan hubungan dengan Allah, maka soal ibadat ini tak sah melainkan setelah sahnya iman. Tak sah iman, tak payah semayang. Tak sah iman, tak payah ambil wudu. Kena sah dulu iman, baru ambil wudu. Sebab itu dalam kuliah kita yang lalu kita sebut, sah atas semua perkara ini, dipastikan masalah akidah itu bersih, baru kita bahaskan masalah ibadat.
Apabila seorang telah tahu syahadah, telah tahu perkara yang membatalkan syahadah, telah tahu berhubung dengan asas-asas akidah, baru dia masuk mari perbincangan iman, perbincangan ibadat. Kerana ibadat tu duduk di atas akidah. Kalau orang akidah roboh, walaupun pergi Mekah 7 kali pun, tapi kalau rosak akidah, batal syahadah, batal juga. Dia tak memberi manfaat dia kepada amalan yang dia lakukan. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk menunaikan salat, maka basuhlah wajah kamu dan tangan-tangan kamu sehingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sehingga ke kulani. Ini adalah nas Quran dan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kata Al-Imam Syafi'i di dalam maka tak boleh terus kita faham bila kata basuh, tentulah dengan air. Kata tak kalah orang pergi basuh dengan pasir, basuh dengan air. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hal yang lain, Allah kata wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu berjunub maka bersihkanlah diri kamu. Agama lain tak ada mandi junub. Habis Islam ada. Orang Islam sendiri, sehingga dalam bab mandi angkat hadas besar atau junub, masalah mandi janabah, orang Islam sendiri kalau dia tak ada rasa nak duduk. Tengok bagaimana Allah bagikan jiwa dia, sehingga dia rasa dia perlukan kebersihan. Sebab itu adalah pelik dan tidak menasabah kalau kita tengok orang Islam tiba-tiba rumah tangga dia kotor sangat. Tak padan. Tak padan dengan tarbiyah Allah. 5 kali sehari tentu dah dia ambil wuduk. Kita pergi sampai tak ada tempat nak pijak. Macam mana dia nak menunaikan salat? Macam mana kecil, sempit rumah orang Islam pun, dia tetap kekal dengan identiti orang Islam. Sebab tu orang kata pergi rumah Siam ada Islam. Untuk tak tahu nak duduk pada dalam. Ya, orang Islam tak dia jaga sehingga bab haiwan, bab bersih pasal orang Islam, tempat orang nak salat. Sehingga saya ingat Abdul Majid Az-Zindani dalam satu persidangan di peringkat antarabangsa, dia jumpa dengan satu orang pengkaji orang barat. Dia kagum, dia kata, apabila Muhammad, Nabi kita Muhammad, apabila Prophet Muhammad tak benarkan orang Islam kencing di dalam, buang air besar, kencing di dalam air yang bercampur, saya tak dapat fikir, dia kata, macam mana satu orang dalam 1400 tahun yang lalu boleh berfikir benar ni. Ini adalah dalam kajian mereka punca terbesar kepada penyebaran banyak jenis penyakit di negeri-negeri yang mundur. Tapi Muhammad telah larang pada zaman yang perubatan tak bercambah lagi. Haram kan? Kalau orang Islam dapat buat macam ni, kalau pakai cakap Muhammad, kita dapat kurangkan atau 40% penyakit dalam dunia negara mundur ni. Subhanallah. Tengok ucap wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sebab itu kita orang Islam i'tiqad dengan penuh yakin semua benda dalam agama maslahatul lil ibad. Semua benda yang ada dalam agama untuk kebaikan hamba. Arahan Tuhan semua untuk kebaikan hamba. Tak ada untuk kebaikan Tuhan. Dia baik, maha baik, tak memerlukan kebaikan hamba. Hamba memerlukan arahan Allah. Sabda Nabi SAW, lillahi ala kulli muslim an yaghtasil fi kulli 7 ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Untuk Allah itu kewajipan ke atas setiap orang Muslim untuk mandi bagi setiap 7 hari 1 hari. Yang mana ketika itu dia basuh kepala dan badannya. Pasal apa Nabi kata 1 hari? Sebab sekurang-kurangnya orang Islam 7 hari 1 hari. Jangan batak mandi langsung. Saya tak tahu. Mandi ni jangan main tuan-tuan. Malaysia orang mandi. Tapi kalau kita duduk negeri Arab, boleh jadi seminggu kita tak mandi. Saya duduk jodoh Mediterranean. Allah, dia sejuk. Dan dia bukan belengas, dia kering. Nah, darah kering. Kita tak rasa apa. Kita ni kalau tak mandi, main bukit 9, dia rasa hau tinggal lah. Dia rasa,
Tak, dia tak rasa apa sana. Tambah kalau musim salji pun Allah kita tak mandi. Tak tahu lah. Orang kata Queen Elizabeth tak mandi sepanjang hayat. Dia jenis orang kaya. Orang kali dia main buat muka apa tak tahu. Tapi orang kata Queen Elizabeth tak tahu lah berapa puluh tahun dia tak mandi. Tak tahu lah orang penulis rencana betul ke tak. Tapi orang Islam macam mana penyegan pun paling lekek satu kali. Itu yang guna mandi Jumaat, mandi awal. Hebat. Hebat. Arahan. Suatu agama, inilah kita bila kita nak bahas benda ni fik secara agak lebih moden supaya kita masuk bab, kita tengok tu. Rajah Islam nak lukis kat kita tu. Tang mana hak kita duk ambil wuduk pun. Hak mana dia nak didik kita. Nak bagi kemas muka orang Islam, subhanallah. Tuan-tuan macam mana pun tu. Saya ambil contoh simple. Orang ambil wuduk. Kita tengok muka orang semayang ni, tetap kita tahu muka orang semayang. Muka ambil wuduk, muka orang salat, muka kita tahu muka bersih. Tapi muka orang yang tak solat, yang tak jaga kebersihan, Allah cuba tengok tambah negara-negara serabut. Kena kesan bagi kebersihan, kesucian yang Allah Subhanahu wa taala didik kita. Nabi SAW dalam hadis, antara lain nak buktikan tentang kebersihan ini penting dalam Islam. Nabi menyebut khamsun minal fitrah, al-khitan, wastihdad, wa naqful it, wa taqlimul adhafir, wa qastus syarib, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, 5 perkara fitrah yang kita kena buat. Pertama, bersunat, khitan, untuk anak lelaki. Untuk anak lelaki. Adapun bab anak perempuan, khilaf ulama. Khilaf para ulama. Kebanyakan ulama hadis menyatakan tidak. Tetapi tradisi Arab mereka buat, dan Nabi pernah tengok orang buat, Nabi tak larang. Cuma Nabi suruh buat elok-elok. Mencukur istihdad, dia cukur bulu hari-hari. Tapi bulu ketiak dia kata cabut. Kenapa betul? Memotong kuku. Tak macam ada orang Islam, anak-anak kuku dia kuku panjang ni. Jual burger Allah. Salah tu. Kedai makan. Ini bukan sunnah fitrah. Bosih orang Islam dia potong bagi elok. Dan kemudian potong misai. Jangan sampai yang kopi dah tu tak badan. Roti sampai tu. Bagi trim bagi elok, lagi smart. Yang penting macam ni, kita orang Islam ni bagi smart. Yang tu saja. Kalau smart kita bagi smart. Tengok. Banyak benda yang Rasulullah tekan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Kalau dah tak jadi berat pada umat aku akan suruh mereka bersugi setiap kali waktu salat. Kalau tak jadi berat. Tuan-tuan, bersugi ni tujuan dia untuk apa? Tujuan dia kerana nak beli kayu tu ke nak pergi bersih gigi? Bersih gigi. Ini adalah benda yang kita kena faham. Agama ada benda yang tujuan dia kita boleh baca. Nabi bila dia suruh kita siwak, dia kempen kayu ke dia kempen kebersihan? Tentu. Kalau kita gosok gigi pakai beruih, kira ke tak? Kira. Sunnah. Bagaimana kita nak berusaha dengan sunnah? Ini maksudnya. Maka ada orang kata dengan kayu beruih gigi tak boleh pakai. Yang dikira adalah dengan kayu. Ya akhi, pada zaman Nabi, kalau Nabi suruh beruih gigi dengan Colgate, tentu masalah Colgate tak ada. Kalau suruh beruih gigi, tentu tak. Tetapi yang ada zaman tu apa? Kayu sugi. Katakanlah kajian terbaru menunjukkan kayu sugi ini ada manfaat kesihatan, itu kelebihan tak ada. Tapi kita tidak boleh nafikan bahawasanya gosok gigi dengan beruih gigi biasa ada pahala atau tidak. Kerana tujuan maksud syariat itu sampai. Maksudnya nak bagi kita bersih, maksudnya nak bagi kita elok. Maksudnya sampai, apatah lagi apabila kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah ajaran agama. Maksudnya sampai. Maka saya kata tuan-tuan dulu.
Dekat jalan Pahang tu ada orang buat ada dua buat besar iklan. Dia tulis itu, bersugilah secara Islam. Cara Islam masa dia keluarkan sejenis ubat gigi. Ubat gigi itu ada mengandungi kayu sugi. Yang ni dia mesin kayu sugi tu apa, tapi dalam bahannya itu kayu sugi. Dia tulis bersucilah cara Islam. Ya akhi, ini tak betul. Orang bersuci yang ada semua bersuci secara, nanti orang bukan Islam akan faham yang dikatakan bersuci secara Islam tu kalau ubat gigi itu ada kandungan kayu siwak. Dah. Kalau engkau pakai kayu tu, ahlan wa sahlan, baik. Kita tak nafikan, itu asal Rasulullah buat. Tapi kalau kita gosok gigi pun, itu juga capai matlamat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata yang ni tak dapat gosok gigi biasa, tak dapat pahala. Tak dapat pahala, kena pakai kayu. Ya akhi, orang sapu rumah pun dapat pahala. Orang cuci laman pun dapat pahala. Takkan cuci beruih gigi tak dapat pahala. Kebersihan asasnya disuruh oleh agama, dapat pahala. Maka ini sempit dalam menghuraikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapat faham daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, "Wa thiyabaka fatahhir," maka pakaianmu bersihkanlah. Ini ayat awal Tuhan turun, suruh Nabi bersihkan pakaian. Orang nak jadi orang dakwah tuan-tuan, pergi nak dakwah orang, pergi sembang, nak cakap bahasa Islam, orang tengok muka kita. Memang bila orang nak cakap ni, orang tak tengok perut, orang tengok muka. Tengok perut dia kata dia ni takkan dah. Orang tengok muka. Bila orang tengok muka, orang tengok apa yang ada di muka. Kalau muka tu bersih, orang tengok sejuk masa tengok. Tapi kalau kita cakap, Allah bersih tintang ni ada ni sikit roti bagi tadi ni. Waktu tahun ni serabu ni. Maka hak benda, hak sedap dia nak dengar tadi, jadi macam dia kata aku dengar sedap tapi tak tengok tak boleh, dia kata. Jadi leceh. Maka awal ayat tu turun, sekali serentak Allah kata wa thiyabaka fatahhir. Masa turun surah Mudaththir, turun Allah Subhanahu wa taala kata yang lain semua buat, antaranya bersihkan pakaian. Bersih apa? Bila Nabi pergi nampak kemas, Nabi bercakap. Sebab tu tuan-tuan, saya orang bila orang ni digalakkan, bila dia nak berucap pakai elok. Kita pun orang barat pun macam tu, dia ambil benda-benda yang asalnya Islam. Style. Bila kita pergi bercakap, pakai kemas-kemas. Macam kita sebenarnya. Kalau orang t-shirt pakai haram tak t-shirt? Tak haram. Tapi kalau satu ustaz yang mengajar pakai t-shirt ya, jadi orang isi batu dia pakai t-shirt. T-shirt pula tak ada collar. Pejabat tak ada collar. Kita kata ustaz mengajar ustaz kata orang ingat haram lah. Ya hujah kita memang tak haram. Tapi tak padan. Tak padan. Begitu juga sehingga kepada kebersihan. Sampai ke kebersihan. Nabi SAW sebut dalam hadis lain, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi fa inna Allah la yuhibbul fahsh wa la tafahhush. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi ke saudara kamu, kami kita akan keluar pergi jumpa kawan-kawan semua. Nabi kata, perelokkanlah kenderaan kamu dan perelokkanlah pakaian kamu, sehingga kamu itu nampak seakan jelas di hadapan orang. Mai orang ramai-ramai tu nampak dia ni bukan kata baju baru, tapi bersih, elok pakaian dia pakai kemas. Macam kita kalau kita mai, ialah bukanlah wajib, tapi kita pakai. Kalau ada butang, pakai butang tak. Kalau tangan sekerat sinsing, sekerat tak sinsing, nampak dia tak kemas. Kan? Pakai butang, tani butang perut tak buruk-buruk, jadi nampak tak elok. Jadi Nabi kata bagi kemas, sehingga kamu nampak tertunjul di kalangan manusia, kerana Allah tak sukakan kepada kejelekan dan orang yang sukakan kejelekan. Yang benda Allah mahu bagi elok. Ini adalah semua.
Ini adalah semua perkara yang menunjukkan Islam tekan besar masalah kebersihan. Maka dengan itu, Islam tekankan ini kerana sebab-sebab yang saya sebut tadi. Untuk itu maka kita masuk ke bahasan Islam. Islam pilih masalah air. Bila tuan-tuan kita bincang masalah air dalam fiqh, air ni dia mesti mai dua. Tentu. Yang pertama mai dari atas, yang kedua mai dari bumi. Dua lah. Kiri kanan dah. Sama ada air itu air hujan ataupun air itu air bumi. Maka untuk itu di dalam mazhab Syafi'i juga mazhab lain, maka dibincangkan pembahagian air ini kepada beberapa pembahagian. Pertama, air yang dikatakan tahur ataupun tahir mutahhir. Tahur yakni dia suci, air itu bersih dan mensucikan lagi. Menyucikan, bukan mensuci. Dia tu bersih dan dia membersihkan, menyucikan. Dalam bahasa lain, dia tahir, dia tahur, yakni bukan saja diri dia tu nilai yang bersih, dia juga boleh angkat hadas. Hadas kecil, hadas besar, dia boleh berperanan. Ada hak jenis tu. Ada yang dia tu sendiri bersih, suci, tapi dia tak boleh angkat hadas. Ada? Macam ayat apa? Yang kopi. Bersih tapi ada ayat kopi lah. Ayat pun tak ada. Ambil kopi tu ambil untuk. Kita tak ada. Tapi kita tak boleh kata dengan tak boleh ambil uduk daripada ayat kopi, bukan bererti ayat kopi najis. Tetapi dia tak mempunyai sifat hak satu lagi, boleh mengangkat hadas. Yang ni maksud daripada. Tapi kalau kata apa? Adapun yang pertama itu suci ia lagi mencucikan, ada yang kedua itu maka suci ia lagi tak menyucikan. Maka yang demikian itu, jadi kita kena faham. Bila macam tu dia tak faham, konsep tu faham. Benda tu suci, tapi dia sekarang bincang masalah nak ambil uduk dengan mandi junub. Yang tu je tuan-tuan mahu tahu. Bab dia duk bincang sekarang ni. Pembahasan yang pertama, air mutlak hak bersih. Yang ni tak ada masalah apa. Seperti ayat apa? Lah ni ayat telaga, ayat pergi tak payah, ayat paip senang. Yang pentingnya ayat yang tak terkeluar. Dia tengok dia tu kita panggil ayat. Kita tak panggil ayat kopi, kita tak panggil ayat teh, kita tak panggil ayat minum. Ayat kita panggil. Bila dia di atas sifat ayat tu, ayat ni mutlak. Bila ayat ni mutlak. Tapi bila kita tengok walaupun ayat mutlak, boleh tak kita suci? Ambil wuduk? Boleh. Bila boleh ambil wuduk dengan dia, ada berapa hukum pada ayat? Fuqaha dia macam tu. Tentu hak asasnya, hak kita nak bincang hukum dia boleh. Itu habis. Tengok ayat ada dalam kolam tu. Satu kolam. Tak satu kolam. Satu kolam kita bincang banyak-banyak. Satu kolam tu ambil wuduk. Selesai. Tak payah bincang apa. Tetapi ulama' dia saja perinci masalah. Kata mereka, walaupun ayam tu kadang-kadang boleh ambil wuduk, boleh angkat hadas, dia bersih pada zat dia, boleh sucikan benda lain lagi, iaitu boleh angkat wuduk lagi. Tapi kadang-kadang dia main hukum yang 5 juga, kata mereka. Apa hukum itu? Kadang-kadang ayam tu dia boleh jadi hukum dia wajib. Kita guna ayam. Ada tak? Bila? Bila jadi wajib ayam kita nak guna? Waktu dah masuk, kita nak solat, ayat dah ada, wajib dah tak? Solat tak sah melainkan dengan wuduk. Apa hukum kita guna ayat untuk wuduk? Wajib. Hak tu hak dia nak cerita. Tapi boleh jadi tak guna ayat tu martabat yang sunat? Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Bila? Apa? Kita nak ambil yang sunat lah. Saja saya anda mengajak ni duduk tanya sikit pergi dia berjalan. Dah dia tu macam tu. Kalau dia jalan lama-lama, kalau komputer dia nak kena upgrade, tapi ni yang dia boleh lama-lama dia boleh bagi besar dia punya ni. Tapi tak payah upgrade lah. Tentu bila setiap hari dia jadi upgrade tu kan. Fikir. Tentu fikir. Bila kita tanya, kalau nak sembahyang wajib, ambil wuduk berapa hukum? Kalau sembahyang sunat, ambil wuduk
Sunat kita ambil wudu. Tapi kalau kita nak sembahyang juga, tak sah sembahyang tu, kita nak berdiri sembahyang tak boleh, melainkan wudu. Ada tak? Kalaunya kita ambil wudu itu, gunakan ayat tu haram. Ada? Ha? Ada fuqaha kata. Bila? Ayat curi. Tak, dia bahas kot tu, kita faham ya. Hak orang, walaupun kata ayat apa salah dia, ayat curi. Tak boleh ambil. Dah ada benda yang lebih detail pada tu. Ayat ada satu baldi saja. Satu rumah tak ada ayat. Kalau guna ambil wudu ayat ni, pakai tak minum habis orang rumah kita, boleh habis mati. Mudarat. Habis kehausan. Mudarat. Kita duk kira tahan. Allah dahaga pilih wudu ni penting. Apa hukum ambil wudu ketika itu? Haram. Masa Islam dipentingkan keselamatan. Hebat agama. Tak boleh kita kata Allah hampa duk pesak minum, aku kira wudu. Ada haram. Kerana kita menyebabkan pasal Tuhan bagi jalan. Kalau tak syarat boleh kita tayamum, bukan mesti tidak ada air. Mungkin ada air, tapi air itu untuk kegunaan yang lebih besar, iaitu mungkin minum. Ataupun kita tahu kalau kita ambil air, kita mandi junub, mati. Doktor kata jangan guna air. Saya tak mau cakap lah, tapi kalau guna harus ya. Kita kata Allah nak ikut dengan cakap doktor kan, nak ikut cakap Tuhan. Mandi. Apa hukum? Apa hukum? Haram. Satu orang berjumpa dengan seorang yang lain pada zaman Nabi. Dia bertanya tentang kepala dia yang cedera teruk. Dia minta izin selain tak mau mandi junub. Dia kata tak ada jalan, kena mandi. Jangan buat penang. Jangan nak buat senang agama. Mandi. Ikut tak mau. Mandi kau ni mati. Sampai berita kepada Nabi. Kata Nabi, qatalahu Allah. Dia bunuh orang tu, Allah bunuh dia. Nabi kata bunuh. Kalau tak tahu, tanya. Tengok Islam. Islam tak seperti yang kita sangka. Islam meraihkan semua benda. Dengan itu, hal yang kalau macam tu, maka kita dikendaki supaya memahami hukum. Air yang bersih, air yang mutlak ini kita boleh ambil wudu. Ataupun air ini selagi mana dia tak berubah sifat dia. Sifat dia apa dah? Contoh semua tahu. Ini ulang balik. Bau. Lagi? Rasa. Warna. 3 benda ni lah. Ada boleh tambah 4. Kalau tuan berjaya tambah 4, mencertai baru buka mazhab baru lah. 3 dapat cari, tak jumpa. Yang ketiga, bau, rasa dan warna. Melainkan bau itu datang ataupun rasa itu datang daripada asal air. Seperti air laut. Ataupun bau itu, rasa itu datang daripada asal tempat yang air itu duduk. Misalnya apa? Katalah kita pergi masuk satu hutan, masuk ada satu tasik. Kita minum air je, kita rasa macam nak manis sikit. Boleh tak ambil wudu? Boleh. Ataupun warna itu berubah disebabkan lamanya dia duduk satu tempat. Macamnya dia duduk dalam satu payah tu banyak rumput, air tu jadi nak hijau. Boleh tak ambil wudu? Boleh. Ataupun dia bau tu mai disebabkan dia duduk lama dalam satu tempat. Kita bubuh dalam satu besen besar, air, bila kita ambil dia macam nak bau plastik sikit. Boleh atau tidak? Boleh. Bau-bau yang tak boleh dipisahkan, dia bersih tapi tak boleh dipisahkan, dia dimaafkan. Inilah kaul yang masyhur di dalam mazhab. Dapat tuan? Ada yang bersih, tahir al-mutahhir. Dia tu bersih dan membersihkan, tetapi di dalam sebahagian ulama Syafi'i mereka menyatakan ianya makruh. Tetapi al-makruh, yakni ayat ni dia kita panggil ayat musyammas. Ini saya nak bahas juga. Ini kitab Syafi'i. Bila kita buka kitab Syafi'i, kita akan tengok Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia tak menjelaskan maksud dia yang dikatakan makruh itu. Dia menyatakan bahawasanya dia tidak karah, yakrah,
dia menyatakan bahawasanya dia tidak suka pada yang sedemikian. Apakah tak suka? Kerana makruh ni maksudnya tak suka. Tak suka Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak suka kepada ayat yang terdedah pada matahari. Ayat yang terdedah pada matahari ni dia kena ada dua ciri. Yang pertama, dia duduk di negeri yang panas. Yang kedua, dia duduk dalam bekas yang bukan daripada perak atau bukan daripada emas, tapi dia duduk dalam bekas besi, bekas apa tau, tin. Terdedah pada matahari. Ayat ni kata Imam Syafi'i dalam kitab dia tak habaq dari segi nas. Cuma dia habaqnya masalahnya dia tak suka. Tak suka ni apakah tak suka dari isyarat ataupun tak suka dari nak guna biasa saja. Kita tak dapat faham maksudnya. Inilah yang disebut dalam Al-Um, kitab dia. Tetapi dari segi dalil hadis yang menyatakan ayat terdedah pada matahari tak boleh pakai, tak ada. Disebut makruh pun tak ada. Imam Syafi'i kata tak suka kerana dia bimbang kepada al-baras, iaitu penyakit sopak. Kerana orang zaman dia menyatakan kalau kita ambil ayat yang terdedah pada panas, pada bekas panas, boleh menyebabkan sopak. Tapi kajian moden menunjukkan tidak. Jadi kalau itu yang ditakuti oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka tidak. Kita tak boleh salahkan dia. Kerana apa yang dia sebut berdasarkan apa yang masyhur pada zaman dia. Bukan khurafat, bukan apa. Orang kata ambil ayat yang panas boleh menyebabkan sopak, boleh menyebabkan penyakit kulit. Boleh jadi juga kan. Dari segi perubatan pun tak mustahil. Cuma kajian menunjukkan tak. Maka dia menyatakan dia tak suka. Maka ulama-ulama yang datang dalam mazhab Syafi'i yang kemudian daripada itu menyatakan bahawasanya makruhnya kepada air musyammas. Musyammas. Bukan musyammash. Musyammas. Belakang tu sin. Syams. Kalau kita nak bubuh anak kita nama Syams. Tapi kalau kita bubuh Syamsul. Alif lam tu tak ada kawan yang nak sambung. Orang kata Syamsuddin. Betul. Pasal ada alif lam sambung belakang tu. Syamsul Khair. Betul. Tapi kalau nak bubuh matahari saja, Syams saja. Syams. Kalau Syamsul, macam kita kata saya mau. Nak kata saya makan, saya mau. Kan tak ada. Macam tu. Dia kena sambung terus. Tapi tak apa. Kita bincangkan air musyammas. Maka kita katakan bahawasanya wallahu ta'ala a'lam. Secara hadis, tidak ada hadis yang Nabi kata air musyammas ni makruh. Tak ada. Tapi Al-Imam Syafi'i, secara yang dia tengok pada zaman dia bimbang penyakit. Mungkin juga kita boleh tafsirkan satu lagi. Mungkin dia bimbang ayat ni kalau terdedah pada matahari, dia panas sangat, kita ambil, mungkin dia juga menyebabkan mudarat semayang jadi tak khusyuk. Apatah lagi tengah hari berpeluh cerah-cerah. Hak tu boleh jadi. Kalau yang tu kemungkinan. Sama juga kalau yang tu sama juga dengan ayat yang sejuk sangat. Yang pentingnya di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata dia tak suka. Pengikut Syafi'i menyatakan bahawasanya ayat musyammas ni hukumnya makruh. Tuan-tuan berpendapat makruh ataupun tidak? Ya? Terserah. Ada orang yang nak berpendapat makruh. Ada orang yang berpendapat tidak makruh. Yang lain pada itu mereka tak berpendapat makruh. Kerana mereka kata maksud Imam Syafi'i itu bukan makruh syarak. Makruh apa? Tak. Aku tak suka pakai yang itu maksudnya. Tapi yang pentingnya semua mazhab dalam hal ini berpendapat pada satu nukta, bahawasanya ayat yang terdedah pada matahari sah ataupun tidak ambil wudu. Kata dia innahu kana, Imam Syafi'i disebut kerana innahu kana yakruh tisal bih, kerana Sayyidina Umar tak suka mandi dengan air yang terdedah pada matahari. Riwayat ini kata para ulama hadis ianya adalah dhaif. Berikutnya, ayat yang berikutnya, tahir ghairul mutahhir. Saya nak senang-senang.
Contohnya kata mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad, air mustakmal. Tuan-tuan tahu air mustakmal? Air mustakmal ni kita kena tahu. Kalau dia mustakmal ni air yang digunakan untuk ambil wudu ataupun ambil hadas besar. Kalau dia bercampur dengan najis, air itu digunakan campur dengan najis, kita ambil ni hadas besar dicampur najis, dia jadi air mutanajis. Sekarang ni air mustakmal yang kita nak maksudkan ini ialah air yang digunakan untuk ambil wudu. Lah ni senang. Timba duduk bawah, tuan-tuan ayak turun ke atas, ambil basuh muka, basuh tangan, semua turun jatuh dalam satu timba. Badan kita laik bersih. Kita baru saja selesai mandi dasar. Lepas mandi bersih semua, selesai, kita pun ambil wudu. Wudu yang kita ambil tu katalah ada besen bawah satu, kan kita tak ada. Ayak tu boleh tak? Kita tak ada. Saat ni kita pula kata ambil jenis wudu banyak, jenis ayak mewah ni, bukanlah agama suruh. Sampai dekat istimewa. Nak tanya, boleh tak orang hak mai kemudian nak pakai ayak hak turun tu untuk buat ambil wudu pula? Sah ataupun tidak? Hak tu bab dia. Ini perbahasan. Boleh ataupun tidak? Ayak itu dinamakan air mustaq. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawasanya air itu bersih, tetapi ia tidak membersihkan. Tak boleh ambil, tak boleh ambil wudu. Dalil Al-Imam Syafi'i. Dalil. Kita kena dengar dalil dia dulu, baru kita dengar dalil orang lain. Dalil mazhab ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im ay rakid wa huwa junub." Jangan salah seorang kamu mandi di dalam air yang bertakung sedangkan dia berjunub. Faqalu, mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al?" Jadi air bertakung ke dalam kolam tu, jangan kita terjun mandi dalam tu. Sedangkan dia berjunub. Dia tanya Abu Hurairah, nak buat macam mana? Abu Hurairah kata, "Tanawaluhu tanawulan." Dia hendaklah cedok sikit-sikit mandi, cedok mandi. Kan? Kata Imam Syafi'i, kenapa Nabi larang daripada orang berjunub mandi dalam air yang bertakung? Tentulah mandinya orang yang berjunub pada air yang bertakung boleh menjejaskan air. Sebab itu dia larang. Kalau tidak, dia tak larang. Dengan itu menunjukkan ayat orang yang berjunub menjejaskan air. Karena itu maka air mustakmal tak boleh diambil. Itu alasan Imam Syafi'i. Alasan mazhab. Alasan mazhab. Antara perkara yang menyebabkan mereka berhujah lagi dalam masalah ini, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang daripada seseorang yang bangkit. Nabi pernah, tadi kita akan baca hadis tu, tapi Nabi juga larang orang yang telah bangkit daripada tidur terus celup air dalam bekas. Nabi larang. Nanti kita gambar. Tapi hadis yang tadi asas tu, maka dijadikan dalil menunjukkan air mustakmal tak boleh wudu. Tetapi itu pandangan mazhab. Itu juga pandangan mazhab Ahmad. Mungkin tak juga orang lain berpendapat kemungkinan larangan Nabi disebabkan kalau satu orang mandi layak kolam macam tu, memang orang lain pakai tak gamak dah. Dan mungkin juga boleh jadi najis akan turun, najis yang lain turun. Bukan sebab kerana ayak tak boleh pakai saja, najis lain mungkin juga turun. Boleh jadi tak? Boleh jadi juga larangan disebabkan tu, bukan disebabkan saja. Boleh jadi. Tetapi mazhab lain, ada kaul di kalangan Syafi'i dan Ahmad menyatakan ayak mustakmal ni boleh pakai. Cuma saya nak sebut, asas dalam mazhab Syafi'i, ayak mustakmal boleh pakai tak? Tak boleh. Kalau tuan-tuan pergi jumpa orang kampung apa semua, dia pakai kata air mustakmal tak boleh pakai. Inilah alasan dia, dalil dia. Faham? Jadi tuan-tuan kena ingat, mazhab Syafi'i air mustakmal tak boleh.
Kalau tuan-tuan kata ada orang kata boleh, mereka berpendapat dengan hadis yang lain. Antara pendapat mereka berpendapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW kana yatawadda min fadli ma'i wudu'i, min fadli ma'i wudu'i. Nabi dia pernah berwuduk daripada lebihan wuduk dia. Dia ambil daripada janggut ni, dia sapu kepala dia. Itu alasan orang yang lain. Alasan orang yang lain juga, mereka menyatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah bersama dengan Nabi SAW, kemudian dia hilang. Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Mana hampi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, kuntu junuban, aku tadi berjunub. Nabi kata, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin tak najis. Orang mukmin tak najis. Di atas dasar ini, maka kaul yang lain menyatakan bahawasanya ayat musta'mal. Oleh kerana orang mukmin tak najis, ayat musta'mal ni tangan kita bersih apa? Boleh ambil wuduk. Jadi tuan-tuan ingat, kaul ada berapa? Dua. Syafi'i asasnya tak boleh ambil. Bukan Syafi'i saja, mazhab lain pun ada yang kata tak boleh ambil. Ada mazhab, ada pendapat ulama lain, termasuk di kalangan mazhab Syafi'i juga menyatakan boleh ambil. Begitu. Kalau tuan-tuan tanya saya kata boleh. Tetapi sebagai mengajak mazhab Syafi'i, kita bagi tahu mazhab Syafi'i kata tak boleh. Yang kata boleh itu kaul, ada ulama Syafi'i juga yang kata boleh, dan mazhab lain yang kata boleh dalam masalah ini. Yang kedua, yang air yang bersih tapi tak membersihkan ialah air yang bercampur dengan sesuatu yang bersih. Misalnya air yang bercampur dengan kopi. Jadi air apa? Air apa? Air kopi. Air yang bercampur dengan teh. Jadi air teh. Air ini bersih, yang kita boleh minum, kita boleh buat masak, tapi tak boleh membersihkan. Cumanya ulama menyatakan bahawasanya kalau yang dia campur tu tak merubah. Misalnya kita ambil kolah ni wuduk, air kopi ada juru sana, tak ubah. Kita tetap nampak, kita nampak kopi duduk tangan tu, tapi air tak ada apa-apa. Orang tak namakan lah satu kolah air kopi dah. Orang namakan air kolah juga, tapi ada kopi tepi tu, tak nampak punya kopi. Kalau campur dan kadar demikian boleh. Air tebu boleh tak? Tak boleh wuduk? Tak boleh. Bukan berarti dia najis, tapi dia bersih, tapi tidak menyucikan. Inilah kaul yang ada di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain. Muslimin dan muslimat, hak ni last. Tengok pembahagian. Air mutanajis. Air mutanajis ni iaitu air yang bercampur dengan najis. Yang jatuh ke dalamnya najis. Yang ni terbahagi kepada dua bahagian. Ingat elok. Kita ni, sekalian nak bahas. Dengar elok bab ni. Yang pertama, yang kurang daripada 2 kolah. Jatuh najis dalam tu. Kita ni kadang-kadang kita masuk bilik air, ada baldi. Kita bubuh air dalam baldi. Boleh tak kita ambil wuduk dalam baldi tu? Ha? Boleh. Setengah orang dia kata baldi ni tak cukup 2 kolah. 2 kolah ni bila cerita bila? Cerita masuk najis, tak masuk najis, tak main cerita 2 kolah ni. Kalau ayat wuduk kita merecit masuk di dalam ayat mustakmal tadi, kalau kita pegang qaul mazhab Syafi'i, ayat mustakmal kita merecit masuk di dalam ni ayat baldi kita ni. Kan kita ambil ayat semayang, merecit. Jadi ayat najis dah? Dah, ini ayat mustakmal, dia tak jadi ayat najis. Ayat mutanajis ni, ayat yang jatuh di dalamnya najis. Kita kadang-kadang kita sangka lah, ayat wuduk tu dah merecit tu nak ambil ayat semayang sana. Dah, yang tu tak termasuk. Sehingga kan ulama Syafi'i kata kalau ayat mustakmal tu tak boleh. Tak boleh pakai. Tapi kalau kita ambil ayat mustakmal tu himpun 2 kolah boleh dah. Macam kes 2 kolah nanti kita akan macam kes 2 kolah. Jadi ayat mustakmal kalau setakat masuk dalam bekas lain tak apa. Selagi mana ayat lu banyak pada qaul Syafi'i. Ha? Tuan faham tak? Tuan faham tak sekarang ni? Faham. Sekarang ni kita nak bincang ayat yang najis masuk ni. Katalah apa je tu? Cicak lah apa je tu masuk. Maka kalau sekiranya ayat itu kurang daripada 2 kolah,
maka air yang kemudian dimasuki najis, sekalipun tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah apa? Bau, dia tetap tak boleh ambil wudu dan dia tetap kira air tak najis. Berapa dua kolah tu? Depa habaq kata 500 ratal Baghdadi, 500 ratal Baghdadi. Payah nak kira. Saya bagi kira secara senang. 192 kilo point 857 gram. Payah juga bagi senang. 193 kilogram. Jadi 193 liter. Bukan 1 kilo 1 liter lah. Lebih kurang lah. Ayak sama. Kalau ayak sama kan, merkuri lain lah, berat lebih. Ayak lebih kurang kata sama. Dia asasnya pun ayak kan. Artinya lebih kurang 193 liter. Dia pergi bungkus agak-agak 193 botol ayak hak mineral besar. Okey, boleh. 2 kolah. 2 kolah tu kalau jatuh najis dalam dia, bukan tak apa. Kalau tak berubah, kalau tak berubah sifat tak apa. Kalau berubah tak boleh. Tapi kalau kurang pada 2 kolah, berubah tak tak boleh. Itu maksud dia. Kena faham tu pasal besok kita balik hurai. Alasan 2 kolah. Ada orang dulu dia dapat kata hadis 2 kolah ni tak betul. Tak betul. Alasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ma'u qullatain falam yahmilul khabath. Jika air itu 2 kolah, maka dia tak menanggung lagi najis. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Musnad, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya Abi Dawud dan Al-Hakim dengan dia menyatakan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Al-Baihaqi menyatakan isnad hadis ini adalah sahih. Jadi hadis 2 kolah ni ada asas tak? Ada hadis yang sahih. Dengan itu maka kes 2 kolah ni adalah pegangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Apa alasan Al-Imam Syafi'i? Apa alasan mazhab Al-Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i menyatakan bahawasanya kalaupun masuk bernajis, tak berubah sifat 2 kolah tu, tak berubah. Kalau yang kurang pada 2 kolah tak berubah sifat pun tak boleh juga. Apa alasannya? Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila satu orang kamu bangkit daripada tidur, jangan celup tangan dalam bekas. Bekas ayak kan, orang zaman dulu rumah depa tak ada paip, ada bekas ayak. Jangan celup tangan dalam bekas, melainkan dia basuhlah. Dalam riwayat ni dia kata sebanyak 3 kali, kerana kata Nabi, dia tak tahu tangan dia tidur yang mana. Lambat ditangkap. Jadi bila kita bangkit, asalnya kita tak usah celup tangan. Pasal apa Nabi tak pergi celup? Kata mazhab Syafi'i, tentulah kerana takut adanya najis. Seolah-olah najis itu tak nampak. Sekalipun tak nampak, Nabi tak, artinya walaupun tak nampak tak berubah, tapi tetap oleh kerana ayat tu sikit, Nabi tetap tak benarkan. Itu alasan mereka. Dengan tu, ini sunnah juga tuan-tuan, kita bangkit bagi-bagi, ada ayat apa sudah celup. Kalau kita nak pakai ayat tu, kita basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Tu orang Islam bagi-bagi semayang subuh bangkit apa, subhanallah. Selesai masalah orang Islam. Kalau sekiranya ayat tu lebih pada 2 kolah, lebih pada 100 apa tadi? 193. Saya tadi ada poin-poin payah 193. 193. Kalau ayat tu lebih daripada tu, ayat ni walaupun ada najis masuk, dia tak kira
Dia tetap ayat mutlak selagi mana tak berubah. Kalau berubah, kalau besar 10 kolah pun kalau berubah, kita pergi tu ayat tu hak tadahan apa? Logi tu. Jauh lagi bau kita kata yang ni lebih dah 2 kolah dah pakai ambil Tak boleh sebab apa? Sebab apa? Walaupun lebih 2 kolah berubah, warna rasa dia bau semua berubah. Tak boleh. Masalah 2 kolah ni kalau sekiranya dia tak berubah. Tapi kalau dia kurang pada 2 kolah, berubah tak berubah, kira tak boleh. Kalau dia lebih pada 2 kolah, bila tak boleh? Kalau berubah saja tak boleh. Kalau tak berubah, boleh. Itu maksud dia. Faham kan? Bagi clear di situ. Boleh tangkap ke tu? Okey, clear. Benda ni tuan-tuan pernah dengar lah. Tapi saja kita ulang. Dengan ini adalah pendapat. Dengan itu, ulama telah sepakat bahawasanya air yang banyak ataupun sikit tadi, kalau jatuh padanya najis, kalau ubah apa-apa, sifat dia memang tak boleh pakai. Dia tak banyak juga, kalau berubah tak boleh pakai. Kita pegang pau, bawa kekotoran, maka air itu tak boleh digunakan untuk kita mengambil wuduk lagi. Ini pembahagian yang telah disebut dalam oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i, bahawasanya ini ciri dia. Cuma saya nak sebut sampingan mazhab Malik. Mazhab Imam Malik. Imam Malik siapa? Guru yang Syafi'i. Mazhab Malik dia berpendapat, Imam Malik dia berpendapat ayat ni dia tak kira 2 kolah tak 2 kolah. Dia kira lagi tak berubah, okey. Itu mazhab Malik. Kita insya-Allah, saya ingat qaul Syafi'i masalah 2 kolah ni boleh dipakai dan kuat. Tapi itu mazhabnya. Al-Imam Al-Ghazali dia kata aku suka kalau mazhab kita macam mazhab Malik. Artinya dia berkenan nak qaul Malik. Bolehkah Imam Ghazali berkenan qaul Malik dengan mazhab Syafi'i? Boleh. Longgar. Imam Malik seluas. Artinya dalam fikih ni dia tak kira 2 kolah ni tak main, 2 kolah ni tak main. Bagi dia kalau kurang 2 kolah pun tak berubah, okey. Tapi yang sedang kita baca sekarang mazhab apa? Syafi'i. Ini adalah asas umum. Saya cuma nak campur sikit je bab kerana kitab sahibul tuan kitab ni campur satu bab di sini, saya campur satu bab. Oleh kerana tadi bab bekas apa tadi, kita sambung sikit saja bab, iaitu bab al-awani. Al-awani iaitu bab bekas minum, bekas makan, bekas apa? Garpu sulu kita. Hukum menggunakan bekas yang daripada emas dan perak. Ini bahawasanya hukum menggunakan bekas emas dan perak. Riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Nabi SAW daripada Hudzaifah ibn Yaman, kata dia, wala talbisul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Nabi kata jangan kamu pakai apa? Sutra al-harir. Nabi bila disebut sutra, apa maksud dia? Ini untuk orang lelaki. Apa maksud dia? Sutra mana? Sutra yang daripada ulat tu. Itulah maksud dia. Kalau kita buat sejenis kain daripada plastik, kita bubuh nama sutra, kena macam sutra. Termasuk tak? Tak. Kita mesti faham apa yang hari Nabi sebut. Sebab itu saya secara pandangan lebih bersetuju dengan qaul Yusuf Al-Qaradawi lebih daripada apa yang disebut oleh Ibn Baz dan ulama-ulama Saudi. Ulama-ulama di Saudi menyatakan haram mengambil gambar. Haram. Itu fatwa mereka. Mereka menganggap siapa yang taswir ini haram, itu tidak dibenarkan. Dan fatwa mereka siapa yang tolong beli kamera pun haram. Karena Nabi SAW melaknat al-musawwirin, orang yang buat gambar. Tetapi kata Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang bersama dengannya, ketika Nabi bercakap gambar, Nabi maksudkan kamera atau orang lukis dan orang ukir. Boleh jadi Nabi maksud ukir, tambahan lagi kerana mereka ukir itu untuk ditazimkan, dibesarkan, diibadatkan. Boleh jadi lagi maksud tu. Maka kamera pada tu, walaupun nama dalam bahasa Arab sama,
Tapi maksud tak sama, kata mereka. Maksud tak sama. Maksud tak sama. Nabi SAW bila kita kata saya ni pakai sutera Terengganu, apakah betul? Kalaulah setakat hak kain tu nampak macam sutera, dia bukan sutera. Sutera yang diharamkan, sutera yang ada daripada ulat, itu haram tu. Juga dibas, yang sejenis kain sutera yang halus juga. Dan jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak. Dan jangan kamu makan di dalam hidangan dan dalamnya. Karena itu untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Maka dengan itu, penggunaan emas dan perak, selain daripada hiasan untuk orang perempuan, untuk cawan emas, sudu daripada emas, sudu daripada perak, adalah haram untuk lelaki dan perempuan. Ini diharamkan. Maka dengan itu tidak harus kita menggunakan, melainkan wanita yang mengambilnya sebagai perhiasan. Apa hukum lain kalau kita guna satu benda lain yang lebih mahal daripada emas? Katalah mutiara apa semua. Maka oleh kerana kaedah asalnya ialah harus. Asal haram ke harus? Asal satu benda haram ke harus? Harus, melainkan apabila adanya dalil menunjukkan haram. Dalil yang ada depan kita hanya diperuntukkan emas dan perak sahaja yang haram. Adapun lain daripada tu Nabi tak sebut, maka boleh. Dia sebut tak bagi, nampak macam dia tak bagi. Betul kata orang terkaya, rumah dia hebat. Hebat apa? Pinggan emas tak hebat. Pasal apa? Nabi SAW. Pinggan daripada perak tak hebat. Nabi SAW larang kita gunakan benda itu untuk kita jadikan sebagai tempat makan dan minum kita. Apa hukum pula menggunakan bekas yang digunakan oleh orang kafir? Mazhab. Bahas sikit. Apa hukum? Orang kafir minum bekas tu, boleh tak kita minum? Sama jadi anjing lah kafir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faghsiluha wa kulu fiha, maka basuhlah bekas tu, takut ada bekas kotor depa guna tu, kemudian boleh minum. Saya nak tanya, cawan bekas orang minum apa? Kita basuh, mana kita minum tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ada orang kadang-kadang dia seriau. Mereka ni duk ambil botol kicap hitam-hitam. Kita arak apa dulu ni, mereka basuh bocak kicap. Kalau mereka basuh, mereka bubuh kicap, boleh tak kita minum kicap? Kita guna kicap tu? Boleh, kerana arak bila kita basuh, habislah. Basuh sajalah. Bukan kita nak kena samak, cari ayam selut, sembok, tidak. Dia basuh, habis, selesai. Sekalipun hak hotel orang bagi, dia kata mana kali bekas dia minum arak tau. Dah kita balik, kita basuh, kita minum. Orang sama minum arak. Boleh. Kita jangan sempitkan benda yang telah diberi ruang oleh Islam. Faham pakai? Ya? Kalau nak basuh dengan basuh bekas arak selut, orang minum arak dia suruh minum arak selut, basuh dia pula. Ini adalah perkara umum yang perlu kita tahu bahawasanya. Cumanya perak kalau digunakan sedikit untuk bekas, ada misalnya tapak kaki cawan tu sikit ada bekas perak, itu tak mengapa, lain pada emas. Sahabat yang bagi buat kata miskin jadi kaya. Tak labah dia berkata tak labah ni tak mau bayar zakat. Ulama-ulama dalam mentahqiqkan yang menyatakan cerita itu tidak benar. Tak labah ada sahabat. Kita ni ada beberapa cerita. Ada orang kita sebahagian dia sangka, dia buat cerita. Sahabat yang paling lewat sekali untuk syurga siapa? Abdul Rahman bin Auf, dia berkata. Pasal dia kaya sangat. Tuan-tuan, yang pertama menghina Abdul Rahman bin Auf. Pengorbanan dia banyak. Dan Abdul Rahman bin Auf salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Dia antara orang yang awal masuk syurga.
Tak pernah ada dalam syarak kita kata siapa kaya masuk syurga lah. Ini adalah cakap orang sufi, cakap orang yang peras. Sebenarnya tak betul. Kita tak kaya, Tuhan tak bagi rezeki, apa kita nak buat? Tapi artinya orang kaya, dia Abdul Rahman bin Auf, dia bagi macam-macam untuk Islam. Apa yang masa dia masuk lewat? Duk kira Abdul Rahman yang Auf yang kita dah kata kita awal lagi, dia kemudian kata, oh kacau dia. Abdul Rahman bin Auf, hadis itu palsu. Tak betul. Abdul Rahman bin Auf 10 sahabat yang dia masuk syurga dalam seawal. Cuma cerita Sa'labah khilaf, tapi yang sahihnya tidak kuat. Sa'labah seorang sahabi, bahkan ada riwayat dia adalah ahli Badar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ya. Salam. Soalan pertama bab air musta'mal ni. Ya. Adakah dikira air musta'mal tu kita ambil duduk, yang pertama tu adalah wajib. Ya. Sunat kan. Jadi kalau yang wajib tu masuk dalam masalah air musta'mal lah. Ya. Yang kedua ketiga tu yang sunat lah. Ya. Mereka yang membahaskan masalah air musta'mal, begitulah pembahasannya. Apa yang dikatakan air musta'mal? Dengar, fuqaha faham. Mereka kata air musta'mal ialah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Tak kira hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ni apa? Uduklah hadas besar, kita tak faham hadas besar macam mana besar kecil lah. Hadas besar junub lah. Yang mereka maksudkan yang mengangkat tu bila kata mereka? Mereka kata yang mengangkat itu ialah yang pertama yang kena tu, yang tu mengangkat, yang bersih. Yang tu tak diambil. Begitulah perbahasan mereka. Kata mazhab Hanafi lagi pelik. Kalau sekiranya masa dia ambil tu dia tak niat, dia boleh ambil pula. Pasal tak termasuk. Sebahagian ulama mazhab dia pun kata kalau tak berniat, tak kira. Pasal dia ayat tadi tak main fungsi dia lagi. Maka dengan itu kita berpendapat ini perbahasan yang nampak agak rumit. Maka kita katakan wallahu ta'ala alam. Secara peribadi dan juga qaul ulama hadis yang lain, air musta'mal. Selagi mana tak bercampur dengan najis, tak apa-apa. Air musta'mal boleh untuk digunakan itu. Cuma kalau orang tanya dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Iaitu air yang pertama tadi. Yang kita ambil, yang turun, yang kita tadah tak boleh. Tapi air tu kalau kita minum boleh atau tidak? Ha? Bekas yang wuduk kita minum boleh atau tidak? Boleh. Dia tak kata najis, cuma dia kata tak berfungsi untuk mengangkat hadas. Itu maksudnya. Bukan dia kata najis. Dia pun kata boleh untuk minum, cuma tak berfungsi nak mengangkat hadas. Sekali saja. Alasan yang lain mereka. Nabi pernah mandi, yang kata boleh. Nabi pernah mandi dengan Aisyah, air sekali, air mocit main masuk dalam tu balik. Begitulah alat pandangan mereka. Wallahu ta'ala alam. Cuma kita tahu ada dua kaul. Semua mereka telah bagi argument. Semua mereka telah bagi hujah. Untuk kita, ikutlah apa yang kita rasakan bahawasanya bersama dengannya hujah yang kuat. Semua imam, Allah telah redha mereka di atas apa yang telah mereka usahakan untuk kita faham kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.